Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Jadi kita sambung pewarisan bayi dalam kandungan. Mirasul hamli. Bayi dalam kandungan ini ada mempunyai hubungan, boleh jadi mempunyai hubungan dengan si mati. Kemungkinan hubungan dia dengan si mati anak dengan ayah, ataupun boleh jadi anak yang bakal dilahirkan itu adalah anak saudara kepada si mati, boleh jadi juga. Contohnya ketika si mati tak bernikah, dia tidak berkahwin, dia ada abang, dia ada kakak ipar. Katakanlah dia dengan abang dia accident. Bila accident, kedua-duanya mati. Abang dia mati dahulu, kemudian dia mati kemudian. Bila dia mati, ketika dia mati itu abangnya sudah tidak ada. Dia ada anak saudara yang bakal dilahirkan. Jadi anak saudara tu bukan anak dia. Maknanya takdir yang hidup yang dalam kandungan tu, kalaulah dia tu anak saudara lelaki, maka layak dia mewarisi. Kalau tidak ada hak individu lain yang menyekat lah. Kalaulah dia anak saudara perempuan, bukan warislah zawil arham. Boleh jadi juga cucu kepada si mati. Anak yang bakal lahir itu, mungkin hubungan dia dengan si mati adalah cucu. Macam mana boleh jadi cucu? Kemungkinan ayah dah mati. Serentak ke mati, kemudian mati dahululah ke. Jadi ayah dah mati, ketika ayah mati itu, ayah mati, mana dia meninggalkan, seorang lelaki mati meninggalkan isteri yang sedang sarak mengandung. Kemudian datuk pula mati. Bila datuk mati, ayah sudah tidak ada. Mana anak kepada datuk dah, ayah itu sudah tidak ada. Jadi isteri yang sedang menantu yang sedang sarak mengandung, bakal lahir itu adalah cucu kepadanya. Jadi kita boleh fahamlah hubungan kandungan dengan semati ini boleh jadi ayah, boleh jadi ayah. Boleh jadi anak semati, boleh jadi cucu semati, boleh jadi anak saudara semati, boleh jadi juga adik-beradik kepada semati pun boleh jadi juga. Macam mana adik-beradik semati? Macam mana ada yang lahir itu adalah adik-beradik semati? Ada siapa-siapa nak bagi cadangan? Contoh kes. Mati bila adik-beradik ni siapa yang mengandung? Ya. Ya? Mak dia lah Mak dia mengandung. mengandung. Mak dia mengandung. Mak dia mengandung. Ketika dia mati tu meninggalkan ibu yang sedang mengandung. Kalau ibu mengandung mesti ada ayah tak? Kalau ayah sudah tidak ada. Ayah sudah mati dahulu. Ayah mati dulu, kemudian dia mati kemudian. Masa ayah mati tu ibu tengah mengandung lagi, kemudian selang seminggu lepas ayah dia mati, dia pula mati. Maknanya ketika dia mati, dia sedang meninggalkan ibu. Ibu yang sedang sarak mengandung. Bukan isteri dia. Maksudnya kandungan dalam perut ibunya itu adalah adik-beradik. Boleh jadi adik-beradik seibu sebapa, boleh jadi adik-beradik seibu. Boleh jadi adik-beradik seibu sebab mak bernikah dengan mak nikah dengan ayah baru. Kena ada ayah tiri. Ayah tiri tu ada lah. Maksudnya ketika mati dia tu, ayahnya sudah tidak ada, dia ada ayah tiri, dia ada mak yang sedang mengandung. Bila mak yang sedang mengandung, yang bakal lahir tu adik-beradik pun dia dipanggil. Adik-beradik seibu. Adik-beradik seibu. Jadi yang bakal lahir tu adik-beradik seibu. Dia ni tak ada anak, tidak ada isteri. Jadi adik-beradik seibu ada bahagian fardu di situ. Jadi di situlah kedudukan orang yang mati dengan kandungan, boleh jadi pelbagai hubungan lah boleh berlaku. Jadi kita lihat apakah syarat-syarat tarikh. Kita tengok tarikh dulu lah. Baik, takrif kandungan ini pada istilah, terus ambil istilah lah.
Iaitulah anak kepada seorang perempuan yang kematian. Kematian siapa? Kematiannya anhu. Mutawafa anhu. Yang kematian hu ni siapa? Suami dia lah, suami dia. Suami dia ke mungkin jadi boleh jadi anak dia ke. Fi batniha yang mana kandungan itu duduk dalam, masih lagi dalam perut ibu, dalam rahim ibu. Wahuwa yarisu di mana kandungan ini mewarisi. Kandungan tu kalau yang bakal lahir tu anak dia lah yang akan mewarisi ayah dia yang mati. Au yahjubu ataupun dia boleh menyekat fi jami'i taqadir dalam keseluruhan takdir. Boleh jadi juga dia boleh menyekat. Siapa-siapa saja yang waris yang ada yang jauh dia boleh menyekat. Contohnya kalaulah dia lahir tu lelaki. Mungkin si mati ada adik-beradik. Adik-beradik semuanya disekat oleh anak yang bakal lahir, anak lelaki yang bakal lahir. Au ba'dhiha ataupun dia boleh jadi menyekat sebahagian takdir. Kalaulah contohnya dia ni adalah anak yang bakal lahir. Lahir itu perempuan. Bila perempuan dia menyekat juga sebahagian daripada waris-waris yang lain. Contohnya anak perempuan boleh menyekat adik-beradik seibu. Jadi anak yang berada dalam kandungan ini berhak mendapat harta pusaka dan dia juga mampu menyekat waris lain. Mampu menyekat waris lain dalam sebahagian ataupun dalam kesemua andaian jantinanya. Jantina hidup ataupun mati. Dalil pewarisan bayi dalam kandungan. Berdasarkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izastahallal maulud warisa. Apabila istahalla ni macam hila. Hila ni anak bulan. Bila anak bulan keluar, maksudnya bila bayi keluar warisa, maka dia akan mewarisi. Al-istihlal ini ialah maksudnya as-sarah, iaitulah jeritan. Jerit. Bila dengar jeritan tu jeritan siapa? Bukan ibu. Jeritan bayi dalam kandungan dia keluar. Mana keluar menjerit ni maksudnya hidup. Keluar lahir dalam keadaan hidup. Awis sautu mutlaqan ataupun suara secara mutlak. Mungkin suara bersin ke kal atas wal buka, seperti bersin dan juga menangis. Jeritan, bersin, menangis, suara menandakan budak yang baru lahir itu adalah hidup. Itu hadis Rasulullah SAW yang menandakan bayi dalam kandungan ini boleh mewarisi. Jadi syarat untuk bayi yang mewarisi ini, dia mewarisi orang yang mati walaupun dia tak sempat bersama dengan orang mati. Walaupun dia tak sempat lihat ataupun orang mati itu tak sempat nak menyambut kelahirannya. Syaratnya syartani, ada dua syarat. Syartul awalu tahaqququ wujudihi fir rahimi hina mautil muwarrisi walau nutfatan. Terbukti kewujudan bayi tersebut di dalam rahim. Bayi tersebut ada dah dalam rahim ketika mana mati pewarisnya. Mati ayah dia, mati datuk dia, bayi itu sudah ada dalam rahim ibunya. Walau nutfatan, walaupun dalam bentuk, masih lagi dalam bentuk benih. Masih lagi dalam bentuk air mani yang bersatu dengan air mani suami dan juga isteri. Katakanlah orang yang baru nikah. Suami isteri yang baru berkahwin, bunting pelamin lah orang panggil tak. Lepas seminggu daripada perkahwinan, suami mati. Jadi, baru seminggu kahwin, suami mati. Ada anak ke tidak? Sudah tentu tidak ada anak lagi tak. Kalau dia kahwin tu, kahwin mana, kalau dia ada kahwin dengan janda pun maknanya dia dengan isterinya itu tidak ada anak lagi. Tetapi sudah bila sebulan, 2 bulan, barulah jelas isterinya punya bunting pelamin. Bunting pelamin, bila bunting pelamin maksudnya masa suami dia mati itu sudah ada benih dalam rahim isterinya itu. Jadi anak itu, benih itu yang bakal menjadi anak adalah layak untuk dikira sebagai waris. Ikut syarat yang pertama ni dia sudah dikira layak.
Tak semestinya anak kepada semati, mak saudara, anak saudara pun samalah juga. Anak saudara ke cucu ke ketika datuk mati, cucu tu sudah ada dalam rahim menantunya walaupun dalam bentuk nutfah. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, ayyulada hayyan hayatan mustaqiratan. Dilahirkan anak tadi, bayi tadi hendaklah dilahirkan dengan hidup yang mustaqirrah. Hidup mustaqirrah ni maksudnya lahir dalam keadaan hidup. Bukan bayi yang keguguran. Maksudnya kalau bayi itu keguguran, dia lahir dalam keadaan mati, jadi tak mencukupi syarat. Mana kalaulah katakanlah si ibu tadi tu mengandung, due date dia sebulan lagi, dekat sebulan lagi tu tiba-tiba ibu tu keguguran. Bila ibu keguguran, jadi anak dalam kandungan tu tidak layak mewarisi. Tidak layak mewarisi, jadi dia dianggap tidak ada anak lah kalau dia belum ada anak lagi. Itu syarat. Dua syarat untuk bayi dalam kandungan mewarisi. Jadi benda ni kalaulah orang yang melihat kepada harta dunia, tamak kepada dunia, kalau waris-waris yang ada, dia mengetahui bayi dalam kandungan itulah yang bakal menyekat mereka daripada mewarisi harta adik-beradiknya ke. Kalau nak buat jahat, nak merancang jahat, dia boleh buat lah sebab kalaulah bayi itu hidup, dia tak boleh mewarisi. Contohnya tak, kalau bayi itu mati, dia ada peluang untuk mewarisi. Jadi itu kalau orang nak buat jahat, jadi dia merancanglah pembunuhan ataupun nak menggugurkan, beri obat supaya kakak ipar dia, adik ipar dia gugur. Bila gugur, jadi ada peluang untuk mereka mewarisi. Jadi kita kena eloklah benda tu daripada berlaku. Jadi ini kefahaman. Kalau mereka faham, tapi gunakan ilmunya untuk kepentingan dunia. Baik, cara nak bagi macam mana pembahagian untuk bayi dalam kandungan. Bila berlaku kematian, suami meninggal, isteri sedang mengandung. Adakah boleh terus diangkat kes pembahagian harta pusaka ataupun nak tunggu isteri itu melahirkan kandungan dulu. Jadi di sini ada dua pilihan. Pilihan yang pertama, idza radiya kullul warasati bi ta'jilil qismati ila wada'il hamli, bila semua waris setuju, redha belaka untuk menangguhkan pembahagian sehinggalah lahirnya kandungan. Kalau setuju belaka, mak mari bincang dengan menantu, ayah bincang dengan menantu, adik-beradik pun bincang juga. Kita tunggulah menantu kita ni, kakak ipar kita, adik ipar kita ni lahir dulu kandungan. Bila lahir barulah kita buat pembahagian harta pusaka. Tunggu dulu. Kalau semua tunggu, kalau semua setuju, jadi dalam masalah ni tidak ada masalah apa-apa lah. Dalam kes ini tidak perlu dibahagi. Tunggu pembahagian tu apabila lahirnya kandungan. Kemudian situasi yang kedua, idza talaba al-warasatu aw ba'dhum qismat at-tarikati qabla wad'il hamli. Kalau ada waris yang menuntut, bukan nak kata tamak tapi dia ada hak dia lah. Macam ibu miskin, ayah miskin, bergantung kepada nafkah daripada anak, anak pun meninggal, jadi ibu tu bukan rasa kesian juga, jadi dah dia pun nak makan juga. Tambah-tambah PKP lagi, tak ada sumber-sumber lain. Dialah anak tunggal tak, katakanlah anak tunggal. Anak tunggal tu yang mati. Jadi mak dia pun kata, hai kita ni cukup-cukup makan je ni. Jadi mereka menuntut, kalau ada tuntutan daripada waris, sebahagian mereka menuntut qabla wada'il hamli, sebelum daripada lahirnya kandungan. Jadi ketika ini wa fi hadhihi al-halati waqafu lil hamli al-aktsara min nasibi dzakaraini aw unsayaini thumma tuqassam. Dalam situasi ini ditawakufkan, digantungkan, disimpan untuk kandungan itu saham yang paling banyak. Macam dalam miras mafkuk tadilah. Dalam miras al-mafkuk, saham yang paling banyak untuk orang yang hilang disimpan untuknya. Samalah juga di dalam masalah bayi dalam kandungan ini, saham yang paling banyak untuknya kita simpan. Min nasibi, daripada habuan dua orang lelaki. Sebab dia boleh diandaikan kemungkinan bayi itu kembar dua lelaki. Au unsaya ini, ataupun
yang paling banyak daripada nasib daripada habuan 2 orang anak perempuan, 2/3. Kemungkinan 2 orang lelaki lah yang dapat banyak ataupun 2 orang perempuan lebih dapat banyak lagi dalam takdir. Kemudian lepas tu qasam, dibahagilah mana yang baki, selebihnya dibahagilah kepada waris-waris yang menuntut pembahagian harta pusaka dibuat. Itu cara untuk kita bahagi. Dan untuk takdir andaian bayi dalam kandungan ni kita ada 6 andaian. 6 andaian yang kita perlu buat. Kalau dalam mirasul mafqud kita ada 2 andaian. Kalau dalam mirasul hamli kita ada 6 andaian. Apakah 6 andaian? Andaian yang pertama, ayyulada mayyitan. Bayi itu dilahirkan dalam keadaan mati. Maksudnya mati ni tak mewarisi lah. Bayi itu tidak ada hak untuk mewarisi. Kandungan tiada hak mewarisi. Itu yang pertama. Yang kedua, lahir lelaki. Jantinanya lelaki, seorang. Kemudian takdir yang ketiga, kemungkinan perempuan seorang. Kemungkinan juga takdir yang keempat, kembar 2 lelaki. Kembar lelaki 2 orang. Kemudian yang kelima, kembar perempuan 2. Dan kemungkinan takdir yang keenam, andaian yang keenam, lelaki dan juga perempuan. Kembar lelaki dan juga perempuan. Jadi 2 kembar saja kita andaikan. Kita kena andaikan 2 kembar. Kalau 2 kembar jadi, kembar 2 ni jadi 6 andaian saja. Tapi andaikan bila dia cek scan ada 3, kembar 3. Bila kembar 3 ni, benda yang nadir, keadaannya benda yang nadir. Bila kembar 2 ni benda yang biasa berlaku. Bila kembar 3 benda yang nadir, dalam andaian ni kita dah buatlah sampai 3. Kalaulah berlaku 3 andaian, 3 kembar, jadi kena banyak lagi lah andaian. Andaian yang pertama boleh jadi dia matilah ketiga-tiga. Kemudian boleh jadi 6 ni ada lelaki semua. Kemudian kita tambah lagi. Kemungkinan 2 lelaki, 1 perempuan. 2 perempuan, 1 lelaki. 3 lelaki semua, 3 perempuan semua. Jadi tambah jadi 9 dah situ. Jadi banyaklah lagi andaian. Jadi bila banyak andaian, jadual kita jadi panjang dah pembahagiannya. Itu kalau ada kembar 3. Jadi untuk kita punya praktikal ini, kita akan buat 6 andaian saja untuk bayi yang dalam kandungan. Sebab kembar 2 itu benda yang biasa. Macam Upin-Ipin tak? Kembar Upin dan Ipin. Inilah dia kembar seiras. Itu biasa. Tak tahu biasa ke? Mana yang kita dengar Upin-Ipin tu hak biasa je kembar seiras. Kembar 2 tu benda yang biasa. Okey, jadi kita lihat teruslah untuk praktikal macam mana cara menyelesaikan pembahagian faraid yang melibatkan mirasul hamli yang mana waris menuntut. Kalau waris tak tuntut tu kita tak bagi lagi lah. Waris menuntut untuk pembahagian segera dilakukan. Kita lihat, tengok pula maksud Excel. Mafqud dah selesai. Munasakhat Ustaz belum buat lagi munasakhat. Mirasul hamli tambah lagi satu sheet. Mirasul hamli. Ustaz tak buat lagi, baru nak buat ni. Dia punya page layout. Di home. Font 28. Contoh kita buat andaian, buat satu kes si mati meninggalkan seorang isteri, zaujatun. Zaujatun banyaknya bahasa. Lebih
zaujatun hamilun. Jadi zaujah ni zaujah yang hamil. Si mati meninggalkan seorang isteri yang sedang hamil. Zaujatun hamilun. Hamilun. Kemudian meninggalkan pun bapa. Meninggalkan ibu, ummun. Kemudian, tiga orang. Katakanlah dia baru kahwin. Dia tinggalkan isteri yang sedang hamil. Ada bapa, ada ibu. Kemudian, tak ada dah. Maknanya bila baru kahwin dah. Kemudian satu lagi waris kita yang kita kena letak sini ialah hamlu, kandungan. Kandungan tu pun waris juga. Hamlu zaujah. Kandungan isteri. Hamlu zaujati. Jadi kita kena ada ruangan garisan pula. Dia punya kolom sini. Row untuk hamlu zaujah. Kemudian ada taqadir. Taqadir andaian kandungan. Taqadirul hamli. Andaian kandungan. Andaian kandungan kita ada 6 andaian. Yang pertama mayitun. Kandungan tu kalau mati. Jadi kita bagi berapa sini? Kita bagi 3 ruang dah, 3 kolom. 3 kolom kita bagi. Kalau nak jimat lagi kita bagi 2 kolom dah. Bagi 2 kolom. Bila bagi 2 kolom ni kita kena start tidak akan di sini start tidak akan letak fardu dan juga asabah. Kita terus bagi saham. Kemudian ruangan yang kedua, kolom takdir andaian yang kedua lelaki. Yang ni mayit satu, kemudian hidup. Yang 5 tu hidup semua. Ada yang 5 baki tu adalah hidup. Iaitu yang pertama zakarun, lelaki. Zakarun, lelaki. Dan kita bagi dua kolom. Kita buka, merge. Kemudian yang ketiga, seorang perempuan, unsa. Unsa, seorang perempuan. Unsa, kita bagi 2 kolom ni. 1, 2, 3. Kemudian takdir, andaian yang keempat, zakaroni. 2 orang lelaki, zakaroni. 2 orang lelaki. Kemudian andaian yang kelima, unsayani. 2 orang perempuan. Unsayani. Kemudian andaian yang ketujuh. Yang keenam, lelaki dan juga perempuan. Seorang lelaki, seorang perempuan. Kembar lelaki seorang dan juga perempuan seorang. Zakarun dan juga wa unsa. Wa unsa. Jadi di sini, andaian yang pertama ni mayit. Maksudnya si mati tidak ada anak lah. Kemudian zakarun. Zakarun ni maksudnya si mati meninggalkan anak lelaki. Kalau unsa maksudnya anak perempuan. Kalau zakarun ni 2 anak lelaki. Unsaya ni 2 anak perempuan. Zakarun wa unsa 1 lelaki dan juga 1 perempuan. Kemudian di sini adanya ruangan untuk mauquf. Mauquf ni harta yang disimpan untuk bayi dalam kandungan. Di sini adanya ruangan jamiah. Jadi tugasan yang pertama kita ialah mencari semua asal masalah dan tasheh kalau perlu tasheh dalam setiap andaian. Jadi langkah yang pertama tadi kita dah buat semua andaian, cari asal masalah setiap andaian. Baik, kalau kita lihat dalam secara conggok-conggok kasar lah. Dalam masalah yang pertama ni, si mati ada zaujah, abun, ummun. Kemudian, hamlu zaujah ni, anak tadi mati, tidak ada. Jadi dalam masalah yang pertama ni, mayit ni, ialah masalah, dipanggil masalah apa sini? Ini kena betul-betul kita memahami lah. Mana waris tidak ada, si mati tidak ada waris lain dah. Ada mana adik-beradik pun tidak ada. Kalau ada beradik-beradik, kita kena nyatakan adik-beradik sini. Jadi bila tidak ada dah orang lain, dan ini masalah dipanggil masalah umariyata ni. Yang pertama ni. Ingat tak masalah umariyata ni?
Mana? Ingat, okey. Bila masalah umariyah tadi, kalau si mati tidak ada anak, zaujah dapat berapa? Tidak ada anak. 1/4 kan tak? 1/4. Jadi masalah ni kita ada 1/4. Kita ada untuk abung asabah dan juga umum 1/3 baki. Jadi sini asal masalahnya ialah asal masalah 4. Kita tak letak dah sini fardu ni. Sebab kalau kita tak fardu, boleh makan banyak ruang. Makan banyak kolom. Jadi tak letak fardu, letak terus saham. Jadi zaujah dapat 1. Kemudian baki ada 3. Untuk ibu 1/3 baki. 1 daripada 3. Untuk bapa 2. Okay. Hamlul zaujah mati kosong. Kita hanya letak saham je. Jadi kena dalam kepala tu kena ada dah. Sebab apa 1 untuk zaujah tak ada fardu pun? 1/4. Kemudian abung sebab apa 2/4? Separuh ke? Bukan. Abung ni adalah dapat asabah. Asabah setelah ibu ambil 1/3 baki. Bakinya ialah 2. Dia faham dah? Kemudian, kalau tak faham, tu tanya. Kalau ditakdirkan zakarun, maksudnya si mati meninggalkan anak lelaki. Jadi waris yang ada ialah zaujah, isteri, abun, ayah, mak dan juga anak lelaki. Dalam kepala kita, si mati ni ada isteri. Bila ada anak, isteri dapat 1/8. Ada fardu 8, ada pembawah 8. Ada untuk abun, pembawah 6. Ibu pun 6. Jadi 6 dengan 8 ialah 24. Itu asal masalah 24 ni. Jadi kita kena mahir lah tu sebab apa jadi 24. Antara sebab zaujah 1/8. 8. Kemudian abung 1/6. Mak pun 1/6. Jadi 8 dengan 6, 24. Untuk zaujah 1/8, 3. Untuk abung 3, 4, 4. 3, 4. 4. Lepas tu baki ada berapa? 4, 8, 11. Baki ada 11. 24 kalau 11. 13. Untuk ibnun. Ya, di situ. Kemudian kalau perempuan, ditakdirkan perempuan, maksudnya si mati meninggalkan bintun. Jadi si mati ada zaujah, ada abun, ada umun, ada bintun. Zaujah 1/8 abun jadi 1/6 tambah asabah. Sebab ni perempuan je kan. Bila ada perempuan saja 1/6 tambah asabah. Kemudian ibu 1/6. Jadi 24. 8 dengan 6 ialah 24. Kemudian untuk zaujah 3. Untuk abung, kita bagi dulu untuk abung 1/6, 4. Kemudian umun 1/6 juga 4. Untuk bentong, unsa ni maksudnya bentong seorang separuh. Separuh berapa? Separuh daripada 24. 12. Sekarang ni ada baki berapa? 3 campur 4, 7 campur 4, 11. 11 campur 12, 23. Ada 1 lebih. Jadi ada 1 lebih beri kepada abung. Jadi abung dapat 5. Nampak kan? Jadi kita sini start dah letak dah fardu sini. Kita nak jimat ruang sini. Kemudian kalaulah takdir zakarani, maksudnya ada 2 orang ibnani. Si mati ada isteri, ada ayah, ada ibu, ada 2 orang anak lelaki. Jadi situ ada 5 waris lah. Zaujah, abun, umun, ibnun. Jadi sini kita ada 2 lah sini. Ibnun ni. Bila 2 ni kita kena bagi, kalau perlu tasheh kita kena tasheh. Okay. Terusnya, kalau dalam masalah ni zakarun, dia sama macam sini juga lah. Zakarun, asal masalah isteri akan dapat 1/8, abun dapat 1/6, ibu dapat 1/6, kemudian asabah untuk anak lelaki. Jadi untuk sini 24, kemudian untuk zaujah 3/8, 3 daripada 24, 8. 3 daripada 1/8 daripada 24 adalah 3. Untuk abun 4, untuk umum 4, untuk ibnani
Berapa? Dibenar ni 13. 13 boleh bagi 2 ke tidak? Tak boleh. Di sinilah kita kena tasih. Ustaz. tak? Ya. Maksudnya kan cara macam ni kira cara orang pro-pro macam Ustaz lah. Macam mana? Cara Ya. Ustaz ni, cara yang orang yang pro-pro lah. Faham tak? Maksud saya kan tak ada fardu. Pro-pro. Tidak ada fardu, mana fardu turut dalam kepala dah lah. Oh faham? Kalau nak buat fardu boleh. Ustaz boleh tak fardu sini, tapi dia akan jadi makan ruang banyak lah. Jadi Ustaz nak jimat ruang sini. Kalau awak nak buat dalam sendiri-sendiri tu boleh letak fardu. Amatur lagi tak? Amatur. Pro-pro dah ni kelas ni. Jadi Ustaz tak letak fardu sini untuk tujuan jimat ruang. Dan kita pun kalau letak fardu boleh nak tak. Jadi 13 ni, bila 13 tak boleh bagi 2, kita kena tashih 13 darab 2. Tak, 13 kena darab dengan 2. Jadi 24 pun kena darab dengan 2. Jadilah 48. Ini tashih. Kalau perlu tashih, jadi langkah ni kalau lah saham tu perlu ditashih, ditashih. Jadi darab 2, 24 darab 2, 48, 3 darab 2, 6, 4 darab 2, 8, 8, 13 darab 2, 26. Barulah boleh dibahagi kepada 2 orang. Okay. Kemudian andai pula unsayani, 2 orang anak perempuan. Jadi 2 orang anak perempuan kita letak dalam kepala, dia akan jadi 2/3 situ. Jadi kita ada fardu 2/3, zaujah 1/8, abun 1/6 tambah asabah, ibu 1/6. Jadi 8 dengan 6. 3 boleh masuk dalam 6. Juga sini 24. Kemudian untuk isteri 3, untuk abun kita bagi dulu 4. 1/6 untuk umum, 1/6 4. Untuk bintani 2 orang 16. 16 campur semua berapa? 16 campur 4. 20. Campur 4. 24 campur, okey, 27. Jadi ini adalah masalah aul. Masalah aul dia akan jadi 27 sini. Kemudian 16 ni boleh bagi kedua tak? Untuk 2 orang, boleh tak? Lihat 8 seorang. Jadi ini adalah masalah aul. Dia kena berhati-hati lah ni. Kalau kita tak masalah aul ni jadi berubah. Jadi mungkin akan jadi ada kesalahan di sini. Seterusnya kalau ditakdirkan seorang lelaki dan seorang perempuan. Jadi di sini asabah lah ni. Asabah 3 bahagian. Okay, kita lihat. Untuk zaujah akan dapat 1/8, 1/8 abun, 1/6, umur 1/6. Jadi di sini 24. Masalah ni 24. Kemudian untuk zaujah 3, untuk abun 4, ibu, umum juga 4. Kemudian baki ada berapa? 4, 8, 11. Ada 13. 13 baki. 13 nak bagi 3 bahagian. Macam mana? 13 boleh bagi 3? Tak. 13 dengan 3 tak. 13 dengan 3 adalah tabayun. Jadi di sini kena darab dengan 3. 24 darab 3, 72. Betul? 3 darab 3, 9. Ini tasih. 9 kemudian 4 darab 3, 12. 13 darab 3, 39. Maksudnya 26 untuk ibnu dan 13 untuk bintul. Baru boleh bagi situ. Okey, jadi kita perlu selaraskan. Setelah kita cari semua asal masalah dan tashih bagi setiap andaian, langkah seterusnya ialah kita kena selaraskan asal-asal masalah dan juga mana kita kena selaraskan. Jadi kita kena selaraskan, start buat kunding ya. Nombor 4 ni kena selaras. 4, 24,
24, kemudian yang ni 48, yang ni 27, yang ni 72. Inilah mencabarnya kita kena cari GSTK ke semua nombor-nombor. Yang mana GSTK itulah yang akan jadi jamiah. 72 kan Ustaz? 72. 72 ke semua? Hati-hati 27 dengan 70 boleh masuk ke? Al-jami'atu. Okey, kita lihat cara mudah lah. Cara mudah kita mana hak kecil, nombor kecil boleh masuk dalam besar tu kita hapus terus. Macam 4 ni boleh masuk dalam 24. 24 boleh masuk dalam 48. Jadi yang ni kita boleh hapus terus lah. Bukan hapus kita delete. Kita tak tengok lah. Tak perlu lihat lah. Antara 4, 24, 48 je kita ambil. Kemudian 48 dengan 72. Apa hubungan nombor? 48 dengan 72. 4. Ya? 4 Ustaz. Ada kongsi CP tak? Kongsi silap. CP berapa dikongsi? Dia banyak CP dikongsi. 6 CP6. CP 6 boleh. CP 12 boleh. CP 24 boleh tak? Boleh. 24 boleh masuk dalam 72. Boleh tak? Boleh. Okay, jadi satu nombor 48 bahagi 24 berapa? 2. 48 bahagi 24, 2. Kemudian 2 tu darab dengan 72 berapa? 36. 2 darab dengan 72. 144. 2 darab dengan 72. 144. 144. 144. Kemudian kita lihat pula antara 144 dengan 27. Ada kongsi sifir tak? Tak ada perpuluhan. Sifir 9 ada bagi tak? Boleh tak? Masuklah sifir 9. 144. Kita ada kalkulator, kena boleh guna kalkulator. 16. Okay, siapa boleh bagi 9? 16. Boleh bagi 9? Boleh. Boleh bahagi dengan 9. Okay, 16. Maknanya dua nombor ni adalah berkongsi sifir 9. 9. Dia panggil tawafuk bit tusuk. Tusuk dia panggil. Kongsi dalam 1/9. Nama dia Yang 27 tak kena tawafuk. Ustaz. Ha? Yang Jadi nak 27 cari jet sticker antara dua ni tak? Okay, jet sticker 27 bagi 9 jadi 3 kan tak? 27 bagi 9 jadi 3. 3 darab 144. 3 darab 144. 32. 432. Jadi 432 inilah jamiah. 432 ini adalah jamiah yang mana semuanya boleh dibagi kepada nombor-nombor. Apa ni kita tak nombor-nombor ni? Nombor-nombor ni. Jadi kita kena ubah semua andaian yang kita buat tadi tu kepada 432. Caranya macam mana? 432 bahagi kepada asal masalah ataupun tashih setiap andaian. Jadi 432 bagi 4 berapa? 432 bahagi 18 ke? Bahagi 4. Betul 8. 108. Betul tu. Jadi 108. 108 pula. Maksudnya gini. Hak ni kena darat 108. Sini kena darat dengan 108. 4 darat 108 sama dengan 432. Semua nombor, semua kolom ni kena darat dengan 108. Jadi yang ni dipanggil juzuk saham. Nama dia sini hak atas ni juzuk saham. Setiap saham ni kena darat dengan juzuk saham.
Jadi 432 kalau untuk zaujah sini 1 darab 108 jadi 108. 2 darab 108 216. 108. Okay, campur semua biarlah cukup jadi 432. Okey. Kemudian 432 bahagi 24. 108. 432 bahagi 24. Silap. 18. 18. Jadi 12 kolom ni semuanya kena darab dengan 18. Semua kolom ni perlu darab 18. Formula ni kita padam lah. Ini kolom ni darab dengan 18. Okey, jadi 24 darab 18 akan jadi 432 lah. 432. 3 darab 18. Oh, lambat tak kira ni. 3 darab 18 berapa? 4. 54 tak? 54. 4 darab 18. 72. 72. Hmm. Lajunya kita kira lambat ni. 72. Kemudian 13 darab 18. 234. 234. 234. Okay, kita semak 432. Okey. Betul? Kemudian untuk unsa samalah 24 dia kena darab dengan 18 juga. Darab dengan 18. Jadi jumlah sama 432. Kemudian 3 darab 18 sama sini sama 54. 5 darab 18. Berapa? 5 darab 18. Cepat-cepat guna kalkulator. 90. 90. 4 darab 18. 72. 12 darab 18. Cepat-cepat tolong guna kalkulator. 216. 216. 216. Semak semua campur. 432. Okey, betul. Kemudian hak ni. Ni kena buka ruang ni. Kita guna Excel ni boleh kena tambah ruangan sini. Sebab dia baru 48 sini. Dia kena tambah satu kolom lagi. Insert. Masalah insert. Insert sini. Insert satu kolom. Zakara ni. Zakara ni kita kena buka satu lagi kolom. Jadi 432 bahagi 48 berapa? 432 bahagi dengan 48. 9. Berapa? 9. 9. Okey, kolom ni kena darab dengan 9. Jadi kolom ni kena darab dengan 9. Ini akan jadi 432. 6 darab dengan 9, 50. 8 darab 9. Di 72. 8 akan 72 juga. 26 darab 9. Sama-sama kita buat. 234. 234. Okey. Kemudian yang 27 ni 432 bahagi 27. Berapa? Berapa juzuk saham? 432 bahagi 27. 16. 16. Okey, sini kena darab 16. Maknanya semua kolom ni kena darab 16. 27 darab 6 dapat 32. 3 darab 16. Berapa? 48. 48. 4 darab 16. 64. 64. Yang ni pun 64. 16 darab 16. 256. 256. 56. Okey, cekak kelas ni. Kalkulator. Semak dia semua kalkulator. Tak apa lah kalkulator cekak tu. Cekak menaik. Satu lagi zakarun wa unsa ni kena buka lagi satu ruang. Kena insert lagi satu ruang. Ni bayang ni baru mirasul hamli ni. Tak lagi munasakhat. Kalau munasakhat ni kena tambah banyak ruang lagi ni. Okay, untuk yang ni 432 dah bahagi 72. 6. Darab dengan 6. Jadi sini kena darab dengan 6. Semua saham dalam kolom ni kena darab dengan 6. Jadi sini 432 untuk 9 darab 6 54. Kemudian 12 darab 6 72. 72.
12 darab 6 pun 72. 39 darab 6. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Tengok berapa? 4, 3, 2. Jadi kita ada banyak ni. Banyak dalam ruangan zakarun, unsa. Dalam andaian-andaian ni, cuba lihat nilai kembali daripada mayitun untuk zaujah berapa dapat. Daripada 432 dia ada dapat 108, ada 54. 54 kita ambil jumlah yang paling rendah 48, kemudian sini 54. Jadi nilai yang paling rendah kita bagi kepada setiap waris yang ada, yang zahir mana yang hidup lah. Jadi yang pertama untuk zaujah kita kena bagi sebanyak 48. Nampak tak? Ambil mana? Ambil sini. Ustaz. Okay, nampak. Kemudian untuk abun, untuk berapa? Abun tak? Jumlah yang paling rendah. 64. 64. Okey, tengok sana. 216, 216, 72, 90, 72, 64, 72. Okey, 64 paling rendah. 64 saham untuk bapa. Untuk ibu pula. 64. 64. Ada lagi hak mana yang rendah? 1872, 72, 72, 64, Tak. 72. Okey, 64 paling rendah untuk ibu. Kemudian yang paling banyak kita bagi untuk siapa ni? 256. 256. Kalau kita campur 256 sini, cukup tak? Ini takut lebih. 432. Okey. Jadi keseluruhannya ialah 432. Kita kena jangan lebih lah. Keseluruhan ni jumlah 432. Jadi jumlah yang paling banyak kita bagi untuk bayi dalam kandungan sebanyak 256. Ini kita kosong dulu lah sini. Sebab yang ni bawa ada mauquf. Jadi begitulah kaedah dia. Kemudian bila sampai due date-nya, katakanlah bila lahir-lahir, mati. Bila mati, mayit, zaujah sepatutnya dapat 108. Dia dah ambil sebanyak 48. Jadi nak dapat berapa lagi untuk zaujah? Jadi kaedah dia 108 tolak 48. Jadi berapa? Guna kalkulator. Jadi kita tambah untuk zaujah sini berapa? 60. 60. Okey, sini 60 kita bagi, Ustaz catat kat bawah ni. Jadi bila dah lahir tu dah dekat mati, jadi saham 256 ni, 256 kita pecah 60 untuk isteri. Kemudian untuk bapa pula berapa? Bapa sepatut dapat 216. Dia dah ambil dah, tolak 264. Jadi berapa? 152. 152 kita bagi tambah untuk bapa. Kemudian ibu sepatutnya dapat banyak mana? 108. 08. 108. Berapa lagi sepatutnya dapat? 44. 6? 44. 44. Okey, 44. Kemudian siapa lagi dia? Okey, habis. Jadi cukup tak 256? Tengok. 256. Okey. Itulah cara dia. Maknanya 256 ni kita bagi 60 untuk zaujah, 152 untuk bapa, 44 untuk ibu untuk mencukupkan saham mereka apabila apabila bayi dalam kandungan itu mati. Jadi dia akan cukup lah banyak ni. 104, 108, 216. Asal tadi dia ambil dah banyak ni. Okay. Boleh faham tu cara dia? Okey, kita mungkin respon tu kita ada respon, ada tak respon lagi tak? Kita tengok pula kalau takdir yang lahir itu adalah zakarun. Keluar lelaki ada mana angry bird lah, lelaki lah keluar tak? Jadi skala lelaki pembahagian yang sepatutnya ibu zaujah semati sepatutnya dapat 54. Dia ambil 48. 48 tinggal 6. Jadi tinggal lagi
6. 6. Okey, 6 untuk 6 untuk zaujah, kemudian untuk zakarun untuk bapa pula 72. Dia dah ambil 64, Tinggal jadi 8. 8. 8 untuk bapa, kemudian 70 juga untuk ibu, jadi tinggal lagi 8 untuk ibu, kemudian baki ada banyak mana? 2, 3, 4. 2, 3, 4 untuk 2, 3, 4 untuk ibnun. Campur semua biar cukup 256. 256. 688, 234, 256. Jadi yang tergantung tu diagih mengikut andaian. Setiap andaian tu saham banyak mana. Jadi yang terbanyak sini katakanlah unsayani. Bila unsayani, lahir-lahir kembar perempuan 2 orang. Bila kembar perempuan 2 orang, ibu zaujah sepatutnya 48 dan dia dah ambil 48, jadi tak boleh tambah lah. Mak ayah pun 64, jadi tak perlu tambah dah. Ibu pun 64, tak perlu tambah dah. Jadi 256 ini dibahagi kepada 2 orang bintun. 256 bagi 2, jadi masing-masing dapat apa? 256. 100 apa? 128. Tak. 128 seorang dapat. Jadi hak lain pun kena lah, kira-kira ikut dia lah, ikut saham yang sepatutnya dia dapat. Okay, ada soalan? Ustaz, Ya. kan yang baki tu kan. Yang tu Baki, andai kata mokuf. Yang mokuf yang ni. baki yang asal tu depa dapat banyak tapi depa dapat sikit. Yang tu kalau mati, kalau ditakdirkan mati, kiranya baki tu bagi balik lah dekat masing-masing. Ni takdir mati ni. Bayi tu mati. Okey, baki yang duli menang ni, dia cukupkanlah bagi kepada setiap waris tu cukup jumlah ni. Macam tadi isteri dapat sikit, 48. Tiba-tiba bayi tu mati. Jadi baki 256 ni tolaklah untuk cukup 108. Mana dia agak-agak semua 256 tu akan habis lah. Akan habis. Okay. Okay, boleh faham? Faham Ustaz? Okay, start kena buat kotak ni. Kerja ke seterusnya, buat kotak. Kotak. Jadi kalau ikut penerangan tu sini, pembahagian dia bila lahir tu ditakdirkan mati lelaki, mana kena ada belaka lah. Kalau lelaki tambah untuk zaujah banyak mana, kena mati. Untuk zaujah ditambah banyak mana, macam terkira tadi lah. 256 ni diagihkan untuk siapa? Untuk zaujah. Dalam masalah mana ni? Dalam masalah unsa lah, kalau unsa. Zaujah kepada abun bagi 8 lagi. Kemudian 2, 3, 4. Yang ni terbanyak sini 2, 3, 4 ni. Okay, ada soalan? Ustaz. Ya. Minta maaf. Saya tanya boleh. Saya dapat 432 tu Ustaz. Yang jamiah. Okay, 432 jamiahnya kalau kita nak guna payah sangat. Kalau kita tak terfikir macam mana nak buat, kita gunalah kaedah JSTK. Kaedah JSTK ni kita letak, ambil semua asal masalah ni. 4, kita ambil 4, kemudian asal masalah. Kalau zakarun 24. Kalau unsa masalahnya akan jadi 24. Kalau zakaroni 48, unsayani 27. Kalau zakarun unsa 72. Jadi kita himpun semua asal masalah ni. 4, kemudian 24, lepas tu 24, kita semak. Ini kita nak semak ni. Betul tak 432 tu. Kemudian 48, 27, lepas tu 72. Kita guna kaedah buat JSTK. Ingat buat JSTK tu masa belajar matematik dulu. Baik, ini sipil berapa kita nak bagi. Katakanlah kita nak bagi sipil 2 dulu. 2. 4 bahagi 2.
Nak guna CP dua lah kita buat mana yang paling common lah. Kalau kita tak tahu cara tu, kita buat cara ni. 4 bagi 2, 2. 24 bagi 2, 12. 24 bagi 2, okey ni pun 12. 48 bagi 2, 24. 27 bagi 2 tak boleh, kekal 27. 72 bagi 2, 30, 36. Okey, kemudian CP berapa kita nak? Ni cara yang kedua lah, kaedah yang kedua. Kita nak CP 2 lagi. 2 bahagi, okey 2 bagi 2, 1. 12 bagi 2, 6. 12 bagi 2, yang ni pun 6. 24 bagi 2, 12. Yang ni 27 tak boleh nak bagi. Jadi kekal 27. 36 bagi 2, 18. Kemudian nak bagi CP berapa lagi? CP 6 pula. CP 6 lah kita ambil. 2 lagi, panjang lagi tak? Okay, 1, kemudian 6 bagi 6, 1, saya ni pun 1, 12 bagi 6, 2, 27 tak boleh nak bagi 6, 18 dengan 6, 3. Dan CP berapa lagi? Nak ambil CP 3. CP 3. 1, 1, 1, 2. CP 2 dulu lah patutnya tak? CP 2 dulu lah. CP 2 rendah dulu. Ini 1, kemudian 27 bagi 2 tak boleh, 3 bagi 2 tak boleh. Kemudian CP 3. CP 3. 1, 1, 1, 1. 27 boleh bagi 3 tak? 27 bagi 3 berapa? 9. 9. Okay. 3 bagi 3, 1. Kemudian CP berapa lagi ada? CP 9. CP 9. 1 semua dah 1. Ingat lagi kaedah ni? Masa belajar dulu. Okay, jadi kita dah bagi semua jadi boleh bagi. Okay, tinggal 1. Darab semua nombor ni. 2 darab 2. Lepas tu darab dengan 6. Korang darab? 2 darab 24. darab dengan 6 pula. Guna kalkulator. Lepas tu darab 24. dengan 2. Darab lagi. 48. Dengan 3. Darab dengan 144. 1296. Sebab apa jadi besar tu? Jangan Ustaz 2, Besar 2. Cucu Ustaz sebut. Mana jadi besar tu? 2 darab 2, 4. 4 darab 6. Jadi 24. kita jumpa kecil je. Bukan ada salah 24. langkah yang tersalah kot. Sebab tadi nombor tadi 432 kita boleh bagi semua kan, tak ada perpuluhan. Ada perpuluhan tak? 432 bagi 72 boleh tak? Ini jadi besar ni kaedah ni kita. Ada step mana yang kita miss ni? Guna kalkulator. Sebab tak buka kalkulator. Seorang kira. Betul ke? Betul Ustaz. Berapa Ustaz? 2, 2. Betul 1296. Apa jadi gitu? Jadi besar pula. 432. 432 bahagi 27. Sudah ni 432 bagi 27, 16. Hak lain kita boleh bagi belakang tak? Jadi kita guna kaedah ni tak jumpa JSTK. Jadi bukan JSTK lah. Bukan terkecil lah ni. Kalau 21296. 1296 bahagi dengan 432 boleh tak? 432. 3 kali ganda. Guna kaedah ni lebih kecil lagi kita guna. Mungkin ada silap lah kita buat ni. 4, 24, 24, 48. 24 dengan 48 ni kita boleh hapus ni. Sebab dia boleh masuk dalam 48. 72. Ni pun boleh kita hapus ni. 24, 48, 72. Takut di sini kita miss langkah ataupun kita tersilap langkah ni. Jadi 1296 ni sebenarnya bukan JSTK lah ni. Tak kena. Mana kena saya buat sekolah sini. Kesilapan kita di sini. Jadi hak atas ni lebih tepat lagi. 432.
Jadi ingat kaedah kita nak cari macam mana. Kita macam nombor kecil ni boleh kita hapus sini. Macam 4 ni kita boleh hapus sebab dia 4 boleh dia tadakhul. Dia tadakhul boleh masuk dalam 24. Dan 24 pun dia boleh masuk dalam 48. Bila 24 boleh masuk dalam 48, kita boleh hapus nombor ni. Kemudian 48 dengan berapa lagi boleh masuk? Okey, tak boleh masuk dah. Kita ada 3 nombor saja. Ini nak guna kaedah yang kita belajar dalam faraid ni. Jadi 48 dengan 27 dan 72. Yang pertama kita lihat sipil berapa antara berapa. Baik, kita tengok antara 27 dengan 72. Kita boleh tengok belakang antara 3 nombor ni sama ada 48 dengan 72 ataupun 72 dengan 27. Jadi kita lihat kaedah nombor 27 dengan 72. Kongsi sipil berapa? Sipil 9 lah. Jadi 27 bahagi 9. 27 bahagi 9 adalah 3. Kemudian 3 darab dengan 72. 3 darab dengan 72. 216. 3 dari apa dah tu? 72. 216. Kemudian antara nombor 216 dengan, ni kita boleh padan lah. 216 dengan 48. 216 dengan nombor 48. Okay, dua nombor ni. Apa hubungan nombor? Kalau kita ada kalkulator, dia kongsi sipil berapa? Paling besar. 48 boleh kongsi bagi 24 tau. 216 boleh bagi 24 tau. 216 bagi 24. Okey, jadi dia ada kongsi sipil besar 24. Ataupun boleh bagi lagi 216 boleh bagi dah 48. 216 bagi 48. Tak boleh lah, dia ada perpuluhan. Jadi kongsi sipil yang paling besar di sini ialah 24. Jadi 216 bagi 24. Berapa? 216 bagi 24 sama dengan 9. 9 ke? Betul? Betul Ustaz. Apa kalkulator Ustaz buat jadi? Betul. 216 bagi 24. 9. Jadi kita ada 9 sini. 9 darab 48. 9 darab dengan 432. 48. Jadi naik sini 432 tak? Okey, jadi nak rekah cara gitulah. Nampaknya di situ lebih tepat lagi tu. Ada mungkin cara orang tak kira pasal bagi-bagi tu mungkin ada tersilap langkah kot. Ada langkah. Ya. Saya dapat Ustaz 432 Ustaz yang GSTK. Memang 432. Saya pun Yes, dapat tu. Ustaz. 432. Jadi Ustaz tersilap langkah tu, ada tersalah kira tu, tak bagi mana bagi tak betul tu. Tak, ada tak betul bagi tak? Sebab dia tak akan jadi 1000, sebab 1200 berapa 92 tadi tu besar sangat tu. 3 kali ganda. Jadi 432 lah ke dia GSTK pada kecil. Jadi hubungan nombor ni kita bukan saja nak cari asal masalah, bahkan nak selarah antara asal-asal masalah pun guna hubungan nombor. Jadi itu kesimpulan kita, pentingnya mengetahui hubungan nombor. Dan kalau tidak tahu cara tu, gunalah cara yang Ustaz tunjuk tadi, yang Ustaz tersilap kira tu. Jadi awak kira betul Ustaz je lah tersalah kira. Sebab Ustaz biasa guna kaedah ni. Okay, ada soalan lagi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Yang ni sekadar nak tanya dia kita kata kisah yang Zaujatul Hamil juga.
Zaujatul hamil. Okey, katakanlah okey, semati meninggalkan isteri hamil, tapi apabila dilahirkan anak tu khunsa Anak dan khunsa. anak tu khunsa muskil dan anak tu hanya hidup dalam masa 1 jam. Jadi macam mana Hidup Ustaz? dalam masa 1 jam. Khunsa muskil hidup dalam 1 jam je. Maknanya semati ada anak lah. Cuma kita andai yang khunsa ni jumlah yang paling kecil ke paling besar kita nak bagi. Ustaz tu yang tu kena lihat semulalah kalau khunsa yang tak sempat nak wadah ni tidak merugikan siapa. Merugikan dia ataupun merugikan waris-waris yang lain. Dia tak terus jawab lagi tu Okey, kalau baik khunsa yang baik tu. Ustaz. Kalau kita simpan banyak untuk dia, maksudnya ibu dia akan dapat bahagian besar lah daripada tu kalau banyak. Kalau kita bagi andaian tu perempuan contohnya dapat separuh pada seorang tau. Kalau lelaki dapat nisabah. Jadi bahagian dia tu akan jadi berbeza-beza lah. Khunsa ni Ustaz dia kena bagi jumlah yang paling sikit ke paling sikit biasanya. Ada jawapan dia tu, cuma Ustaz dah ingat. Sebab kini jarang berlaku kan, kita pun tak pernah lah bagi khunsa ni. Ada rasanya paling sikit kita peruntukkan untuk khunsa yang muskil. Okey, baik Ustaz. Semula conference benda tu tak berani dijawab ke yang paling sikit ke ataupun yang paling banyak. Baik Ustaz. Ya. Bagus kok salah tu. Kalau kena jumpa kes tau. Duduk mahkamah jumpa kes. Tapi rasanya tak tahulah ada ke tak kes khunsa ni. Tak muskil. Rasanya khunsa muskil ni kalau dia besar dia tak boleh jadi mak orang, tak boleh jadi ayah orang. Dia tak boleh jadi suami orang, tak boleh jadi isteri orang. Kalau dia dewasa. Khunsa muskil. Sebab apa gitu? Jawapan tak? Sebab tak tahu jantinanya apa Ustaz. Sebab dia tahu jantina. Kalau dia nak jadi suami orang, maknanya dia adalah lelaki. Dia nak nikah dengan puan. Maksudnya dia lelaki tu. Tak muskil dah tu. Wadah dah tu. Kalau dia minat ke lelaki, dia perempuan. Maksudnya khunsa wadah. Wadah tu wadah perempuan. Unsa. Wadah perempuan. Maknanya untuk mengetahui jantina khunsa muskil ni, banyak cara, antaranya kecenderungan dia kepada minat pada lelaki ke perempuan. Ustaz, ya. Kalau contoh fizikal dia banyak kepada lelaki, tapi sikap dia macam perempuan. Jadi macam mana? Fizikal dia banyak pada lelaki, sikap dia keperempuanan. Dia masa mula-mula dia lahir tu, mak ayah dia kena teliti dah. Yang pertama, anggota mana yang berfungsi dulu? Kalau kencing tu, kencing ikut mana dulu? Ikut yang ribet ke ikut perempuan? Kalau lah kedua-dua serentak keluar, itu baru muskil tu. Serentak keluar. Dia kena tengok pula. Bila dia dewasa, mendekat nombor dewasa, dia balik mana dulu? Kalau balik tu balik serentak, dia kena tengok pula kesuburan. Kesuburan alat mana yang lebih subur? Rumput mana yang tumbuh dulu? Mana yang nampak subur mana dulu? Kalau lah alat lelaki yang subur, maksudnya rumput, istilah rumput tu agak harap-harap biar faham lah. Dan kalau lelaki yang tumbuh rumput dulu, alat lelaki tu tumbuh rumput, maka dia tu adalah lelaki. Kemudian ada lagi lah kecenderungan dia macam tadi dia fizikal lelaki tapi dia sifat keperempuanan. Kalau dia tanya dia nak nikah dengan siapa, nak nikah dengan awang ke dengan semek tu, tanya dia pula kecenderungan dia. Saya minat ke awang, dia perempuan lah. Kalau saya minat ke semek, maksudnya dia minat kepada perempuan. Minat kecenderungan dia nak nikah tu, dia tak muskil lah situ. Dia wadah. Okey, macam mana? Pak Ustaz masih.
Isu khunsa ni boleh lihat dalam kitab Mughni Muhtaj ada. Cara nak menentukan jantina ni. Okay, ada soalan lain lagi? Kalau tidak ada, kita berhenti sekadar ni dulu lah. Jadi untuk Mirasul Hamli ni, kita sempat buat satu contoh. Satu contoh saja, agak-agak dengan contoh ni boleh jadi panduan lah. Boleh jadi panduan untuk rakaman. InsyaAllah, ya start rakam tak dia? Ada rakaman. InsyaAllah rakaman ni start akan bagi semula nanti. Boleh semak semula, boleh dengar semula. Kalau ada yang mana-mana yang miss, yang terlepas faham, terlepas pandang ke, boleh tengok semula. Okay. Wallahu a'lam, kita berhenti sekadar ni dulu. Allah manfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya, ada mesej-mesej, tidak ada. Allah manfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Salam Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.